Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah karena Allah masih lagi memberikan kita keupayaan, kekuatan untuk hadir ke rumah Allah pada tengah hari ini bagi menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini dengan satu perkara sahaja, iaitu amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa yang lain, amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam amalan sunnah ini ada satu sunnah, ada satu-satunya sunnah yang Nabi beramal melalui pakaian. Maknanya apa-apa yang dipakai oleh Nabi itu adalah sunnah. Kalau nak ikut memakai pakaian sunnah pada hari ini, serbannya memang tak pakailah, saya pun tak pakai. Nak kata kita pakai jubah pun pada tengah hari ini kita pun tak pakai. Tapi ada satu lagi amalan yang bersifat ibadat yang Nabi SAW beramal, maka kita tiru, maka yang itu menjadi sebuah sunnah yang kita ikuti. Bahkan yang berbentuk ibadat ini kalau kita amalkan, bukan setakat kita diberikan pahala sunnah seumpama 1000 kali mati syahid kata Nabi, tetapi diberikan kelebihan tertentu apabila kita beramal dengan amalan-amalan sunnah yang bersifat ibadat ini. Di antara yang diamalkan oleh Nabi dalam hidup sehariannya, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal dalam hidup sehariannya. Setiap hari Nabi akan melakukan beberapa ibadat yang ini dikira sebagai sunnah. Di antaranya ialah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud malam. Dan orang-orang yang beramal dengan tahajud malam ini ialah orang-orang yang disebut oleh Allah, fatahajjat nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah wahai Muhammad walaupun ia sekadar sunat, tetapi Allah Ta'ala akan beri kepada kamu dan akan tingkatkan kedudukan kamu sebagai kedudukan yang terpuji di sisi manusia dan di sisi Allah. Karena 2 rakaat sahaja yang kita lakukan sebelum subuh itu dengan niat tahajud, maka Allah Ta'ala akan berikan kedudukan kita ini sentiasa dipandang mulia oleh Allah dan sentiasa dipandang mulia oleh manusia. Yang pertama, di antaranya lagi yang diamalkan oleh Nabi ialah sedekah. Bahkan Nabi Muhammad ini bukan manusia yang biasa. Dia adalah manusia yang berjaya di dalam membentuk ekonomi orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah pada waktu itu. Dan disebut juga di antara sunnah Nabi-Nya ialah la tatrukul masjid. Nabi tak pernah meninggalkan masjid dalam hidup harian dia. Dan disebut lagi daiman fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan wudu, bermakna sentiasa hidupnya berada di dalam wudu.
Diceritakan mengenai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu Nabi pergi ke Isra' Mi'raj. Bila disuruh oleh Jibril kepada Nabi, masuklah ke dalam syurga. Maka Nabi pun masuk ke dalam syurga dan berjalan di dalam syurga. Daripada bilik ke bilik dia lihat apa nikmat yang disediakan di dalam syurga. Maka diceritakan pada waktu itu, kata Nabi, aku mendengar, sami'tu khutuwat, aku mendengar tapak kaki yang sedang mengikut di belakang aku. Nabi mendengar ada orang yang sedang mengikut di belakang dia, maka dia toleh tak ada orang. Oi, kita tuan-tuan, kalau ada lah macam tu lah, datang surau ada macam tu, pakai tak datang. Dalam tak dengar apa pun tak datang, dengar je mesti tak datang. Ini Nabi dengar ni dalam syurga ada tapak kaki yang sedang mengikut dia di dalam syurga. Mana dia pergi, ada aja tapak kaki yang mengikut dia. Bila dia keluar daripada syurga, dia tanya kepada Jibril, liman hadhil khutuwat, siapa punya tapak kaki ini? Maka Jibril kata, itulah tapak kaki sahabat kamu Bilal bin Rabah, seorang tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi turun ke bumi, Nabi mencari Bilal dan Nabi tanya, apa amalan kamu wahai Bilal? Kata Bilal, tak ada apalah, aku ni azan je. Nak kata amalan-amalan yang hebat, tidak ada. Nabi tanya lagi, mungkin ada kot amalan-amalan yang kamu tak sedari, tapi Allah Ta'ala memandang amalan ini sebagai amalan yang hebat. Hebatnya kerana kamu tidak dimatikan oleh Allah lagi, tetapi kaki kamu ini, tapak kaki kamu ini sudah ada di dalam syurga. Cuba bayang tuan-tuan, kalau dah tapak kaki itu ada dalam syurga, maka macam kita lah. Kita ditakdirkan nak dapat satu benda yang bersifat, kita kata senang lah, kita kata dah setapak kaki dah ni, dah setapak dah. Dah satu kaki dah lepas ni. Kalau satu kaki aja lepas, memang sah. Maknanya kalau lah macam tu keadaan Bilal, tapak kaki dia walaupun dia belum lagi mati dan dimasukkan dalam syurga, tapak kakinya sudah berada di dalam syurga, sah-sah ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata Bilal, entahlah, mungkin kata Bilal, aku ada satu amalan yang aku tidak pernah tinggal dalam hidup aku. Apa dia? Aku sentiasa berwudu. Di mana sahaja aku pergi, aku sentiasa berwudu. Di mana sahaja aku duduk, maka aku sentiasa akan mengambil wudu, dan hidup aku ini sentiasa berwudu. Dalam kitab Muhimmah fi ilmil hadis menceritakan tentang hubungan suami isteri ini, Nabi sebut, Nabi kata mana-mana suami yang memegang tangan isterinya, dia pegang tangan isterinya, maka seluruh dosa-dosa kecil mereka pada hari itu dan pada yang sebelum hari itu diluruhkan oleh Allah, dilucutkan oleh Allah daripada celah-celah jari mereka. Itu hebat orang-orang yang mukmin. Jadi balik nanti tuan-tuan, pegang tangan isteri, walaupun isteri itu dia tak ada pada hari ni. Kita yang tahu ilmu ni, pergilah pegang tangan isteri. Saya ustaz-ustaz sebegini, kadang-kadang isteri mana ikut program-program kita yang macam ni. Melainkan kita balik aja, kita pergi jumpa dia, walaupun kadang-kadang tu dia tak sambut pun kita, tak apa. Kerana apa? Kita nakkan keuntungan yang dipanggil pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu apa dia? Berwudu. Disebut lagi oleh para ulama bahawa sunnah Nabi ini ialah kasratul istighfar, orang-orang yang memperbanyakkan istighfar. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, buniya baitan fil jannah, orang yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah Ta'ala akan bina kepada dia sebuah mahligai di dalam syurga. Dah dapat syurga, ada mahligai privacy lagi. Oh, hebat. Dan disebut oleh Nabi lagi, dan disebut oleh ulama lagi, bahawa amalan Nabi hidup sehariannya, Nabi tidak pernah meninggalkan duha. Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut oleh para ulama, salat duha ini, yang pertamanya yang dikatakan duha ini ialah dia dapat memberikan kesihatan kepada seseorang manusia. Yang pertama. Yang keduanya, orang-orang yang mengekalkan salat duha ini,
jadual hidupnya akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud jadual hidupnya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya hidupnya sentiasa di dalam kebaikan. Ni kalau ikut jadual tuan-tuan lah sekarang ni, agak-agak tuan-tuan duduk kat mana? Kalau ikut jadual kita lah ni sekarang ni pukul 1.30 ni, agak-agak duduk kat mana? Kedai makan, menyembang. Seronok duduk menyembang ni, kena dengan kopi pula tuan-tuan. Kena pula dengan laksa tengah-tengah hari ni. Allah, cendol kan panas-panas macam ni. Tapi oleh kerana Allah jadualkan, jadual kita ini dipegang oleh Allah. Mungkin ada amalan-amalan yang kita buat, di antaranya ialah duha. Maka Allah Ta'ala pegang jadual kita supaya kita tetap mendapat sesuatu yang dipanggil pahala. Sebab tu dalam hidup, tuan-tuan cuba tengok dalam hidup seharian kita hari ini, keliling tuan-tuan, keliling kita pada hari ini, berapa orang yang Allah jadualkan hidupnya sentiasa berada di dalam pahala? Berapa orang? Kalau ikut jadual hidup kita lah, kalau yang kita atur sendirilah, bukan yang dipegang oleh Allah, agak-agak subuh di mana? Kalau lah pagi Ahad, pagi Sabtu, agak-agak subuh kita di mana? Subuh atas katil ya. Kalau ikut jadual kita. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala ni, mungkin ada amalan yang kita buat, maka Allah Ta'ala pegang jadual kita. Subuh aja kita pergi kuliah subuh. Dan Nabi sebut, orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu, ya'mal bihi aw la ya'mal bihi, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw la ya'mal bihi, orang yang menuntut satu ilmu ataupun orang yang duduk di majlis ilmu, dia nak beramal ataupun tidak, dia nak beramal ataupun tidak, maka Allah Ta'ala akan tulis kepadanya alfa rak'atin tatawwu'an. Allah Ta'ala akan tulis kepadanya pahala seumpama dia menunaikan 1000 rakaat sembahyang sunnah. Ya'mal bihi aw la ya'mal bihi, duduk aja dalam majlis ilmu ini mendapat pahala seumpama menunaikan salat sunat salat sunat 1000 rakaat. Nak beramal ataupun tidak, dalam bahasa nak beramal ataupun tidak ni, duduk aja tidak. Tu duduk aja tidak, tak apa nyandak di dinding. Lagilah sedap tuan-tuan, tidur aja. Walaupun macam tu keadaan dia, tapi duduk aja dalam majlis ilmu ini diberi seumpama menunaikan 1000 rakaat sembahyang sunat. Kalau satu hari sekali 1000, kalau satu hari 2 kali 2000, balik nanti maghrib lagi 2 kali 2000. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala ni, kalau kita nak umpamakan pahala, dia macam duit lah, macam duit lah pahala ni. Macam mana tuan-tuan? Kita tengok kawan-kawan kita kalau awal-awal bulan, dan kita sendirilah bila awal bulan masuk aja gaji, agak-agak muka kita macam nak berubah, hati kita berubah, jiwa kita berubah. Bila awal bulan tu masuk aja gaji, muka kita berubah, senyum, boleh tegur kawan, dengan isteri pun tak marah, anak-anak nak minta apa pun bagi. Sebab apa? Sebab gaji baru dapat. Cuba tengah bulan kawan-kawan nak minta belanja, buat muka. Isteri kata, abang jomlah ni cuti sekolah ni, jomlah kita pergi Gold Coast ke, korang-korang Bandung ke, atau tidak Wang Kelian ke, pergi dekat dengan rumah saya tu. Tapi dah tengah bulan, agak-agak muka kita yang memang handsome ni agak-agak macam mana? Berubah tak? Berubah. Sebab apa? Gaji belum masuk. Maka begitu juga orang-orang yang ada pahala ini, Allah tidak tunjuk di sudut seperti tunjuknya gaji dan duit itu. Tapi Allah Ta'ala berikan orang yang banyak pahala ini ketenangan. Orang yang banyak pahala ini diberikan sebuah ketenangan. Senang pun senyum, susah pun senyum. Ala bi zikrillah tasma'innul qulub, kan Allah sebut dalam Quran. Hanya saja kamu yang ingat kepada Allah, kamu yang sebut nama Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Ni Allah sebut. Sebut nama Allah, hati jadi tenang. Agak-agak kalau tuan-tuan sebut nama Allah sekarang ni, hati macam mana? Boleh tenang kah? Saya sebut nama Allah, Allah, tenang ke hati? Oi, belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang kita tengok orang yang bergaduh tu pun sebut nama Allah. Allah, bam, dia bagi pipi sebiji, sebut nama Allah. Kadang-kadang kita tengok orang Arab lagilah dia sebut nama Allah. Oi,
Tapi dia kata macam-macam perkataan yang keluar selepas dia sebut nama Allah. Tak tenang jiwa-jiwa. Ni agak-agak tuan-tuan lah, kalau kuliah zuhur kita ini sampai pukul 3 petang, tuan-tuan duduk aja macam ni, agak-agak macam mana? Sampai pukul 3 petang ni kuliah kita, agak-agak tuan-tuan rasa macam mana? Tenang tak jiwa? Mana nak tenang? Aku nak balik lah lagi. Duduk macam ni sakit pinggang. Kata sebut nama Allah hati tenang. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala sebut ingat nama Allah hati tenang, ialah orang-orang yang adanya pahala dalam hidup. Orang-orang yang beramal dengan sesuatu yang diberikan pahala dalam hidup, maka hati dia akan menjadi tenang. Kita hidup atas dunia ini, kita tak kaya tak apa, tapi jiwa tenang. Kita tak kaya tak apa, tapi jiwa tenang. Daripada kaya tapi jiwa gelisah. Kita tak banyak duit pun tak apa, kita tak boleh beli pulau pun tak apa, tapi jiwa kita tenang. Yang ni yang orang cari pada hari ini. Ini yang dicari oleh semua manusia yang tak tahu macam mana nak tenang jiwa. Tenang jiwa, buatlah pahala. Di antaranya ialah mengekalkan sunnah. Sebab tu solat duha ini cukup ringan. Buatlah di antara pukul 7.30 dan pukul 2.50, 2.30 lah, 12.30 sekarang ni, setengah jam sebelum masuknya zuhur, berakhirnya duha, dengan 2 rakaat. Cukup simple sunnah Nabi. Dan di antara sunnah Nabi ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah sebut dalam Quran, Allah kata, man amila amalan salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan, maka dia itu orang mukmin. Orang yang buat amal soleh di kalangan lelaki dan perempuan, dia itu orang mukmin. Maka Allah Ta'ala jawab lagi. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang jenis macam ni, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami ni Allah akan memberikan kepadanya sebuah kehidupan tayyibah, kehidupan yang baik. Buat aja amal soleh, mukmin. Maka Allah kata, bila buat begitu, jadi je begitu, maka aku akan hidupkan mereka ini yang buat amal soleh tadi ini dalam keadaan kehidupan mereka baik, sentiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir sebut, di antara amal soleh ialah mereka-mereka yang mengekalkan sunnah. Di antara amal soleh ni ialah mereka-mereka yang mengekalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut tadi ni, tahajudnya, berwuduknya, sedekahnya, apa lagi? Istighfarnya, duhanya, tak meninggalkan masjidnya, berwuduknya, qiraatul Qur'annya, membaca Al-Qurannya. Tapi berbeza dengan orang-orang yang tidak mau untuk beramal saleh. Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang tak nak beramal saleh ini, kata Allah, orang-orang yang tak nak sebut nama aku, tak nak buat amal soleh, tak nak beramal dengan sunnah ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya disusah-susahkan oleh Allah. Hidup disusahkan oleh Allah ini bukan bermakna dia tu jatuh miskin, bukan. Tapi hidup yang dikatakan hidup ni disusah-susahkan oleh Allah, hidupnya walaupun kaya sentiasa bergaduh. Walaupun kaya sentiasa bergaduh. Kita jangan ingat orang miskin sahaja bergaduh nak cari rezeki. Ada orang yang kaya. Ada orang yang Allah berikan harta, kekayaan dia boleh makan sampai 7 keturunan, tapi jiwa tak tenang. Tetap berhadapan dengan susah, bangun pagi apa lagi dipikir aku nak buat jahat ke orang. Ada tidak? Ada. Ada tidak di kalangan kawan-kawan kita, sesiapa sahaja yang ada di sekeliling kita, dia bangun, dia pagi dipikir, apa lagi aku nak gosip ke orang? Apa lagi aku nak buat jahat kepada orang? Apa lagi aku nak zalim kepada orang? Maknanya hidupnya disusah-susahkan oleh Allah. Hidupnya sentiasa dhanka ini, tak pernah hidup dalam keadaan tenang jiwanya kira duduk aja boleh tabah hatinya, tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mari kita tengok orang-orang yang beramal soleh yang Allah janjikan.
Allah janjikan orang-orang yang beramal soleh ini, hidup mereka dijamin oleh Allah. Saya nak bawa kisah kepada tuan-tuan, beberapa kisah yang berlaku di tanah air kita. Dan yang ni sebahagian besar daripada orang-orang Malaysia ini dapat tahu cerita ini. Saya ambil, jadikan sebagai iktibar. Tuan-tuan pun tahu. Tuan-tuan ni garanti yang ada ni 100%. Semua tahu cerita-cerita yang saya nak cerita. Tapi mari kita ambil iktibar. Betapa hebatnya orang-orang yang saleh, dia beramal. Orang-orang mukmin yang saleh, dia beramal dengan ayat-ayat Allah, dia beramal dengan apa-apa yang disuruh oleh Nabi, maka hidupnya dijamin oleh Allah. Yang pertamanya cerita mengenai, tuan-tuan perasan tak, bulan Ramadan hari itu keluar satu cerita mengenai seorang budak Myanmar. Budak Myanmar yang dia membaca Al-Quran di dalam sebuah lokap. Ditangkapnya kan ada cerita tu kan. Ditangkap dia kerana pasportnya hilang. Dibawa masuk dalam lokap. Cerita dia kena tahan ni sebelum daripada Ramadan, tapi waktu Ramadan tu berlegal cerita ini di kalangan mereka-mereka yang ada internet dia lah, smartphone ke, WhatsApp ke, Telegram ke, SMS ke, Facebook ke, berlegal cerita ni dalam internet. Katanya dia diceritakan pegawai penjara ni waktu sebelum Ramadan mereka cari kalau ada di kalangan banduan penjara ni yang boleh menjadi imam sepanjang Ramadan. Cari-cari tiba dapati budak ni dia boleh membaca Al-Quran. Waktu tu dia membaca surah Nun. Tuan-tuan tahu surah Nun, wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dia baca. Bila dia baca begitu, maka video dia dirakam video. Dan dalam masa 2 hari itu, maka seluruh berita di Malaysia dan di seluruh dunia, hingga kawan-kawan saya yang ada di Jordan pun tanya benda ni sampai kepada mereka. Seorang budak yang hafal Quran dipenjarakan, kenapa? Bila masuk dan cerita ini berlegar di dalam internet ni, maka masing-masing cuba cari jalan macam mana nak ambil budak ni jadikan sebagai anak angkat. Kan pakai duk berebut kan, nak ambil sebagai anak angkat, duk cari macam mana formula supaya budak ni terlepas, dan kami ni nak buat dia sebagai anak angkat. Cuba bayar macam mana Allah Ta'ala boleh lembutkan hati-hati orang yang melihat budak ini, sedangkan dia bukan budak Melayu, sedangkan dia bukan budak kampung kita. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau nampak lah, ada lah Bangla tu dia naik basikal muka macam Shah Rukh Khan. Agak-agak tuan-tuan nak ambil tak buat menantu? Tak ambil sebab kita tak kenal. Kita tak kenal dia. Macam ni juga budak ni, siapa pun tak kenal. Ya orang tahu dia ni duduk dalam penjara. Tapi orang berebut dia nak ambil sebagai anak angkat. Tu dia. Akhirnya dapat pada seorang menteri. Dia kata, saya nak ambil anak angkat. Habis. Menteri kalau dia ambil apa pun betul. Apa-apa pun betul. Tuan-tuan jangan sehati lah. Walau tak ada pasport pun, selesailah pasport. Tak ada tu boleh ada. Yang ada pun boleh tak ada. Selesai. Maka hidup dia senang. Dan budak ni katanya dia pernah hafal Quran dulu di Seri Petaling. Kemudian dia sambung di Kelantan. Dan pernah dia ambil untuk program dengan TV3. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan, bukan kerana dia budak Melayu. Bukan kerana dia ini orang yang kita lihat di sudut zahirnya hebat. Nak hebat apa? Duduk dalam penjara, banduan. Tapi yang hebat pada dia, yang dibela oleh yang dibelanya dia ini kerana dia menanggung apa yang dipanggil sebagai Al-Quran. Hamilul Quran, dia menanggung isi ayat Allah. Maka Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku berikan kepada dia ini, aku berikan kepada mereka yang beramal saleh ini kehidupan yang baik, dibela. Hebat. Kerana apa? Quran. Sebab tu tuan-tuan duk baca Quran setiap hari. Jangan baca Quran tu kerana pulun nak habis Quran tu. Tapilah bacalah Al-Quran itu kerana nakkan redha Allah, nakkan fadilat, nakkan pahala yang hebat. Bulan Ramadan orang pulun nak habiskan Quran sampai 27. Oh, kami dah khatam 30 juzuk. Lepas tu tak baca. Bila pula baca? Tahun depan tu. Betul tidak betul? Betul separuh je.
Cara buat tu betul separuh ya. Kenapa? Baca Quran kerana nak habiskan Quran silap, tapi baca Quran kerana nakkan redha Allah. Yang tu adalah lebih baik. Tu satu cerita. Ada satu cerita lagi. Yang ni pun sama, berlegar dalam internet. Sebab tu kita yang ada smartphone ni, fa'tabiru ya ulil absar. Allah sebut, ambillah iktibar apa-apa yang berlaku kalau kamu ni ada mata hati. Maksud ada mata hati ni orang-orang yang ada iman. Orang-orang yang ada iman ni benda-benda yang macam ni ambil iktibar. Orang yang tak ada iman dia tengok tak ada apa, budak memang habis begitu saja. Habis begitu sahaja. Tak. Cerita yang kedua mengenai seorang budak Indonesia yang umur dia 5 tahun tetapi telah menghafal 29 juzuk daripada Al-Quran. Tuan-tuan tahu cerita ni berlegar dalam internet. Dibuat satu program Al-Quran dalam TV mereka, dijemput ramai lah termasuk budak ni. Bila ditanya pada budak ini, adik berapa hafal? Dia kata 29 juzuk. Siapa nak percaya tuan-tuan, budak umur 5 tahun hafal 29 juzuk. Tapi kalau kita lah ditunjuk encik hafal 29 juzuk, orang percaya. Encik hafal 29 juzuk kan, orang percaya. Tunjuk saya, orang percaya. Tunjuk budak umur 5 tahun, tuan-tuan nak percaya? Tuan-tuan respect kan dia hafal 29 juzuk? Tak respect. Anak kita bangkit cakap bab ekonomi, tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan hebat pada dia. Anak aku ni hafalnya rasanya. Hafal dia. Dia kan faham pun. Tapi bila ditanya pada ayah dia, iyakah anak abang ni, berapa anak abang hafal? Dia kata, anak saya telah menghafal 29 juzuk daripada Al-Quran. Yang dia tak hafal juzuk yang ke-30 sahaja. Dia hafal daripada juzuk yang pertama Alif Lam Mim sehinggalah juzuk yang ke-29 Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua dia hafal. Yang dia tak hafal satu juzuk ayat daripada Amma Yatasaalun hingga Qul A'udzu Birabbin Nas. Kalau agak-agak kalau combine dengan kita yang mana? Kita yang mana tuan? Kita yang kedua. Kita terbalik. Kita hafal Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu yang bila hafal Qul A'udzu Birabbin Nas, okey. Qul A'udzu Birabbil Falaq, okey. Qul huwallah lagi mudah. Naik sampai wadduha pening. Sampai kat qul ya tu pun tak jumpa pintu. Qul ya ayyuhal kafirun wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tu pusing jadi imam dengan isteri. Isteri kita tak tahulah abang saya duk semayang di masjid, ustaz baca qul ya maghrib ni 5 minit, yang abang ni dekat tengah jam ni. Surah apa ni? Lakum dinukum tu tak jumpa. Lah kali tu yang malah nak hafal pakai tak hafal. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hafal Quran mula dengan Alif Lam Mim. Cara nak hafal terbaik tuan-tuan kena tunggu Dr. Syafi'i ya. Itu di antara kaedah yang terbaik lah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tengok. Kemudian ditanya, dibuat test kepada budak tadi ni, dites oleh 2 orang ustaz sebagai tester program tu. Dites saja ayat-ayat Quran, jawab elok, jawab steady. Di mana pun dibaca, jawab. Dijawab tu maksudnya dibaca je ayat, disambung. Disambung. Hingga kan ada audien yang kata bagi kami pula test. Audien ni test satu persatu. Dia jawab sambil senyum aja. Masya-Allah. Akhirnya orang-orang yang melihat program tu, orang-orang yang melihat video tu termasuk saya, apa yang ada di hati kita ya Allah? Kalaulah anak-anak aku sebegini hebat. Seronoknya. Ini jatuh dalam hati orang yang melihat. Orang yang melihat budak ni jatuh dalam hati setiap orang. Tak tahulah tuan-tuan, jatuh juga dalam hati saya rasa ya Allah hebatnya. Jamin ni di dunia dan jamin di akhirat ni kalau dah macam ni. Hebat. Hingga kan disebut budak ni orang-orang yang budak ni yang menghafal Quran, kalau nak dibandingkan dengan budak-budak yang lain, dia bukan ada beza apa. Budak-budak ni biasa aja. Tapi perbandingan yang boleh dibuat, bezanya dia dengan budak yang lain ini, kalau kita umpamakan ketah macam ni. Ketah macam ni. Ketah ni kalau dia ketah biasa, kita ronyok dia, kita buang dalam tong sampah. Agak-agak kawan kita yang buka tong sampah tadi jumpa ketah ronyok tu, dia ambil. Dia ambil tuan. Kita jumpa ketah yang dia ronyok tadi ni, ketah ni, jumpa dalam tong sampah, agak-agak kita ambil. Kita tak ambil. Tapi kalau lah jumpa ketah yang dia ronyok tadi ni, ditulis di atas dia,
Ada di atas dia cok RM100. Agak-agak kita yang buka tong sampah tu agak-agak ambil. Orang yang buka tong sampah tu ambil tak? Ambil. Kita tak ambil tadi ni sebab dia tak ada nilai apa. Tapi kertas yang satu lagi ni yang ada nilai RM100 tu, kita akan ambil. Maka begitu juga budak ini, nilai dia di sisi Allah umpama itulah. Kenapa? Yang ada dalam dirinya Al-Quran. Yang ada dalam dirinya Al-Quran. Dan hari itu budak ni dalam bulan Ramadan yang lalu, dia pergi ke umrah dan balik, dan dia singgah di Malaysia, di hotel di Palma, Seksyen 19, Shah Alam. Malam tu saya ada program di Shah Alam. Tapi oleh kerana program saya tu ada sampai 3 program malam tu saja, jadi kita pun tak boleh nak jumpa. Rasa cukup rasa bersalah. Kenapa tak pergi jumpa? Program dah ada. Kalau tak ada, pergi jumpa. Ada orang tanya, kenapa nak pergi jumpa ustaz? Budak-budak aja. Jangan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata umat-umat Muhammad ini di akhirat nanti, walaupun dia banyak dosa, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Kalau terlalu banyak, maka Allah Ta'ala akan ringankan azab-azab kepada dia. Salah satu sebab Allah ringankan azab ialah kita duduk di majlis orang-orang yang alim daripada kita. Kita duduk di dalam satu majlis orang yang alim daripada kita. Kita duduk dalam majlis itu, dia lebih alim Qurannya daripada kita. Tak bagi salam, tak apa, duduk aja. Sebab tu kalau tuan-tuan buat kenuri, tuan-tuan buat apa-apa jual program, function ke apa-apa, tuan-tuan jangan lupa untuk memanggil orang-orang yang lebih alim daripada kita. Bahkan panggil bukan untuk kerana nakkan beri dia makan ataupun majlis. Dia duduk je pun dah memberi keberkatan. Tuan-tuan buat majlis family day di mana-mana, panggillah ustaz. Korang-korang berdoa, korang-korang datang untuk makan dengan kita pun dah cukup. Panggil aja ustaz lalu ya dalam majlis ni pun, lalu pun dah cukup memberi keberkatan. Ni Nabi sebut. Banyak tak dosa kita? Banyak. Tapi keampunan diberikan oleh Allah dengan hadirnya orang-orang yang lebih alim daripada kita dalam majlis-majlis kita. Tengok. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tu cerita budak ni. Saya nak cerita satu lagi. Cerita ni lah yang terbaru ni, MH17 ni. Cerita MH17. Cerita ni daripada Jakim. Tuan-tuan pun tahu cerita ni, tuan-tuan pun tahu. Tapi kita ambil iktibar hebatnya orang-orang yang berpegang dengan sunnah yang namanya Quran. Jakim ni dia cerita, bila kami pergi uruskan mayat-mayat mereka yang terlibat dengan MH17 ini, maka dalam banyak-banyak mayat yang kami urus, ada satu mayat yang kami urus dalam keadaan yang cukup baik. Tak hancur, tak busuk. Sedangkan sebulan dah duduk atas darat ni, sebulan dah. Mayat ni tuan-tuan duduk dalam tanah tu, Nabi cerita sebulan dah pecah habis dah. Setahun ni tinggal tulang lah. 3-4 tahun hancur lah. Sebab tu nak pindahkan kubur kerana ada projek dan sebagainya, bukan ada apa dah. Hanya dipindahkan kesan-kesan tanah yang hitam, dipindahkan. Itu sahaja. Tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Kalau itu duduk dalam tanah, ni kalau duduk di atas tanah. Tapi mayatnya tak busuk, mayatnya tak hancur, dan mayatnya senang diurus. Hingga kan pegawai Jakim ni dia ikut, dan mayat tu bila sampai jadi KLIA, turun aja, nak diturun daripada kapal terbang tu hujan. Diturun aja, maka datang burung-burung entah daripada mana, berada di kawasan tersebut, hinggalah dibawa masuk ke dalam van jenazah dan terus dibawa ke kampung dia. Bila sampai di kampung dia, pegawai Jakim ni tanya pada isteri dia, apa amalan abang, apa amalan kapten ni, hinggakan kami melihat jenazahnya hebat, tak reput dan mudah nak diuruskan. Kata isteri dia, tak ada apa amalan dia ni, tak tahu, saya pun tak tahu apa dia amal. Ialah hidup di atas kapal terbang, tak tahu apa dia amal. Tapi setiap kali dia balik, ada beberapa amalan yang dia tak pernah tinggal. Yang pertamanya, dia tak pernah tinggal beberapa rakaat sebelum subuh. Yang keduanya, selepas dia sembahyang beberapa rakaat sebelum azan subuh tu, dia membaca Al-Quran. Dia membaca, itu aja hidup dia. Yang disebut oleh isteri dia ni, dua-dua itu disebut oleh Nabi.
Nabi sebut rak'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Yang Nabi fokus di sini sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Allah akan beri kepada seseorang yang menunaikannya kehidupan di dunia ini baik, lebih daripada kehidupan dunia yang baik diberikan pada dia. Ni kita duduk selesa dalam bangunan ni, lebih daripada ni kita akan dapat. Tuan-tuan makan baik, makan sedap, lebih daripada ini Allah akan beri kerana 2 rakaat subuh ataupun sunat subuh. Tambah-tambah yang dia kerja, yang dia cerita ini, apa yang dipanggil tahajud sebelum azan subuh, lagi hebat. Maqam mahmudah, Allah beri kepada dia tingkatan yang dipuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia. Dia mati itu dipuji oleh manusia. Hebatnya kawan ni, apa amalan dia. Yang keduanya, cerita baca Quran pun Nabi sebut. Nabi kata barang siapa yang membaca Al-Quran surah Ali Imran sebelum subuh ayat 190 hingga ayat 200. Tulis balik pi amal. Surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sehingga ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, hingga akhir surah Ali Imran. Nabi sebut bahawa siapa yang beramal dengan ayat ini sebelum subuh huwa fi zimmatillah, dia duduk di bawah naungan Allah Taala. Naungan Allah Ta'ala ni ada 2. Yang pertama, apa-apa yang dia hajati Allah Ta'ala akan tunaikan sebelum hari esoknya. Tu dia hebat. Apa-apa yang kita hajati Allah tunaikan sebelum hari esoknya. Tuan-tuan tahu apa benda yang kita hajati? Bukan benda yang kita hajati ni, benda yang kita kata benda yang kita nak tapi tak dapat-dapat. Contoh nak kahwin 4. Dok berhajat tu lah, tak boleh lagi ustaz. Beramal dah setahun. Bukan. Yang dikatakan benda yang dihajati ni, kadang-kadang kita nak buat satu benda, kita suka tangguh. Betul tak? Kita suka tangguh. Nak buat benda ni, tangguhlah esok lah. Akhirnya bila? Sebulan dah tak bayar kereta. Tangguh punya pasal? Tangguh. Tahu tekan aja handphone, tengok lah tak berjalan dah. Dah kena cut dah. Dah tak bayar. Tangguhlah tu. Tangguh nak buat benda-benda, tangguhlah nak pergi ke Mekah, tangguh akhir kena gaut. Tak pergi. Tangguh ni sesuatu hajat yang akan Allah lepas orang-orang yang beramal dengan ayat ni. Tak percaya, balik buat. Subuh esok lah, jangan buat sekali lagi. Balik buat subuh esok, sebelum subuh. Yang pertama, apa-apa hajat Allah Ta'ala akan terima. Tu. Tak akan ada tangguh dalam hidup kita. Buat kerja tak ada tangguh. Hari ni banyak tangguh. Yang pertama. Yang keduanya, Nabi sebut, orang-orang yang berada di bawah naungan Allah ini, kalaulah ditakdirkan kepadanya ada qada yang tak baik pada dia, ditetapkan qada yang tak baik, ujian ditetapkan oleh Allah, kena terima. Allah Ta'ala tukar qada tak baik ni, diberikan pada orang lain dan diberikan kepada kita qada ketetapan yang baik. Tengok surah apa tuan-tuan? Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Bila baca? Sebelum subuh. Allah tunjuk pada hari ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berikan kehidupan yang baik kepada mereka-mereka yang beramal saleh. Sayyidina Umar tu tuan-tuan berubah terima ajaran Islam bukan kerana pedang Rasulullah, tetapi kerana ayat yang dibacakan oleh adik dia Fatimah. Apa ayat dia? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surah Taha. Allah kata kami tak turunkan Quran ini untuk menyusahkan hidup kamu. Bila Sayyidina Umar dengar sahaja, Sayyidina Umar kata pada adik dia, cuba adik baca sekali lagi. Menangis dia. Keluar air matanya, tahu bahawa apa yang ajar oleh Muhammad bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberikan ketenangan, memberikan hiburan, memberikan sesuatu yang bersifat baik dalam diri orang-orang yang membaca Al-Quran. Sayyidina Umar yang kerah hati itu boleh berubah. Hai, kita ni agak-agak ada teror Sayyidina Umar. Kita tak payah nak bunuh anak, tuan-tuan. Kita tak payah nak bunuh anak macam Sayyidina Umar, humban dalam telaga tanam gitu. Tengok orang nak buat korban pun lari dah. Tengok orang nak buat korban tu, kejap nak masuk surau, takut. Tengok darah yang mengalir. Tengok. Kalau Sayyidina Umar boleh berubah dengan Quran, kenapa kita tak boleh berubah? Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini di antara
amalan-amalan yang diamal oleh Nabi dalam hidup seharian, maka Allah Ta'ala akan beri kehidupan yang baik kepada mereka-mereka yang beramal soleh ini. Yang ulama-ulama tafsir sebut, di antara amal soleh ialah mereka-mereka yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak bagi satu tip kepada tuan-tuan yang Nabi sebut. Mana-mana orang yang membaca Al-Quran, maka hidupnya akan dipelihara oleh Allah. Nak tahu kata ada orang yang ada makhluk Allah yang duk jaga kita. Tuan-tuan balik pergi amal. Nak tidur malam ni, bacalah mana-mana ayat Quran. Mana-mana ayat Quran yang menjadi amalan kita sebelum tidur. Ayat-ayat Quran dia akan jaga kita. Dia akan jaga kita. Tak payahlah kita nak pergi ke Thailand belajar ilmu jin, tampru, tamprai, kata puru, buah tirai. Tak payah. Pakai ilmu Quran. Maknanya dalam hidup kita kadang-kadang susah, Allah akan tolong. Dr. Kamel, Profesor Kamel, dia sebelum dia berubah ni, dia di antara orang yang tak reti Quran. Tapi dia berdoa 6 tahun, dia cerita, dia berdoa 6 tahun nak supaya Allah berikan jalan. Macam mana dia supaya boleh